Okey. Okey, kita baru record kita nak mulakan kelas kita. Okey. Bagi pelajar-pelajar yang tak join kelas kita live pada pagi ni, yang tengok orang kata apa? Uh, vi- Kelas kita ni dekat YouTube, okey. Kita ada satu pertandingan yang saya explain panjang lebar tadi sebelum kita mula kelas tadi. Okey, pertandingan video untuk video. Okey, if you would like to know, boleh PM Sir. Nanti saya akan explain personal to you. Okey. Sebab reason saya tak berbual dekat YouTube lagi, kalau saya berbual kat YouTube tentang pertandingan tu, ramai pula lagi yang tengok, yang send video dekat saya pula nanti. Tak syok ah. Saya nak untuk kelas kita aja. Alright? Okay. Now we continue our lesson. Okay. Seperti yang kita tahu, kita dah belajar tentang grammar law. Ingat, grammar law ni is a very important for you to understand. Kita dah tengok grammar law, kita dah tengok 1 dan kita dah tengok 2. Okay. Sekarang today saya nak masuk 2 ni, saya nak tambah sikit. Kemudian saya nak masuk yang ketiga. Okay, sikit saja saya nak explain. And then saya nak bagi masa untuk awak buat latihan yang panjang. Okay, latihan yang panjang. Okay, so get strike through lah. Kita tak banyak masa dah. Okay. Grammar law number 2 is about pronoun bertemu dengan verb. Okay. Tolong hafal lah. Benda-benda ni kena hafal lah. Seulang every classes, seulang benda ni. So hopefully awak orang kata apa? Sentiasa ulang-ulang, awak kena tahu benda ni. Kena sentiasa ingat. Apa itu pronoun, apa itu verb, singular, noun, plural and so on. Okay, pronoun dengan verb ni kita akan cek kumpulan sahih dan kumpulan wati. Can somebody tell me what is sahih and wati? She. Okay, good. She. Lagi? Ali. Ali. He. It. Then wati? We. Ali, Abu. Abu. Kemudian? They. They. You. And I. I. Saya dah kata, saya dah bagi tahu kumpulan sahih is kumpulan singular, kumpulan wati is kumpulan plural. And then also mention Alif Luqman ke apa? Can you please mute your microphone? Okay, thank you. So also mention kalau kita dah check pronoun dengan verb ni, kumpulan sahih dengan wati ni, kumpulan sahih kita kena tambah S, yang ni kita kena tolak S. Alright, betul? Today, saya nak tambah sikit. Hari ni kita nak guna has dekat sini. Kumpulan wati kita guna have. Kemudian special case, I kita guna am. Kumpulan sahih kita pakai is. Kumpulan wati kita pakai are. Saya nak mula tambah lah ni, mula tambah. Awak tambah sekali, saya akan bagi masa, awak akan tambah dalam kotak sahih dengan wati awak. Kumpulan sahih kita pakai was. Kumpulan wati kita pakai were. Okey, ini yang saya nak tambah. Okey, hari ni. Saya bagi contoh. Right? Contoh. Number 1. My brother. Singular or plural? Pronoun kita ni singular or plural? Come on, faster. Singular or plural? Singular. Sahih or wati? Sahih. Sahih saya nak guna has sekarang ni. Ke saya nak kena guna have? Saya nak guna has ke saya nak guna have?
Has. Awak terus check kotak Sahih dengan Wati awak. Oh, dia Sahih, my brother. Nampak tak? Itu pentingnya kita kena Sahih dengan Wati awak. Oh, dia please mute your microphone because nanti dengar balik suara saya tak syok. Okay. My brother ni, kita tengok balik my brother ni is pronoun, dia kumpulan Sahih. Kita tahu dia kumpulan Sahih. So kita tengok, kita nak pakai has ke have? Automatic kita check balik kotak kita. Kotak Sahih dengan Wati kita. Oh, Sahih pakai has. So, di sini kita kena pilih has. My brother has. My brother has a big ball. Contohnya. Ada satu bola yang besar. Okay. My brother have a book. My brother have a car. Contohnya macam tu. Okay. Number 2. Kalau saya nak katakan, my parents has ke have? Have. Has ke have? A ke B? B. Ha? B. Kenapa B? Sebab ada S. Yes, sebab my parents ni pronoun yang plural. Betul? Betul? Dia Betul. plural. Kita macam mana kita tahu dia plural? Sebab dia ada S kat belakang. Bila dia plural, dia mesti kumpulan Wati. Kalau kumpulan Wati, kita pakai have. Boleh? Boleh? Okay. Okay. Itu sama macam dengan has dengan have lah. Has, have, tambah S dengan tolak S. Itu benda yang sekejap kita nak buat latihan. Baik. Sekarang kita nak tengok satu lagi grammar law, number 3. Lepas number 3 ni, lepas saya ajak number 3 ni, dia ada 2 part tau. Dia ada 2 part. Dia ada A dengan B. Dia ada part A dengan part B. Untuk grammar law 3 ni, dia ada part A dengan part B. Okey, dia ada 2 bahagian. Dia ada 2 bahagian A dengan B. Apa? Kita nak belajar hari ni tentang A dahulu. Okey. Dan kedua-dua ini berkaitan dengan huruf ING. Lepas habis grammar law 3 kita belajar A dah selesai. Next week kita akan belajar tentang B dah selesai. Dan kita akan stop saat tentang grammar law. Kita tak akan belajar grammar law number 4 lagi. 4 dengan 5 kita tak mau belajar lagi. Okey. Kita nak belajar, kita nak buat latihan yang banyak. Ingat, sebagi tahu awal dah nah. Next week kita akan masuk grammar law 3 bahagian B. Kemudian lepas habis tu, minggu seterusnya tu kita akan buat latihan yang sangat banyak. Hari tu sebagi 36. I will give you more. Because dengan latihan sahaja awak akan pandai. Baik. Sebelum kita nak belajar tentang grammar law number 3 tentang ING ni, saya nak awak faham something. Dalam bahasa Inggeris, in English, dia berbeza sedikit tentang dengan bahasa Melayu. Beza dia apa? Beza dia tentang timeline. Bahasa Inggeris ni dia ada satu perkara yang awak perlu tahu tentang timeline, yang dia mempengaruhi satu jenis saja perkataan, iaitu verb. Kan dia ada pronoun, dia ada noun, kan kita dah belajar kan, pronoun, noun, verb. Kita dah belajar. Ni, kita dah belajar pronoun, kita dah belajar noun, kita dah belajar verb. 3 benda ni kita dah belajar. Jangan lupa pula, pronoun ni Sahih dengan Wati lah. My father, my sister, my brother, apa semua ni kan. Yang ni tidak terlibat. Noun ni benda, kata nama. Macam book, katil, bed, car, motorcycle, ferry, submarine,
gunung ke lah, apa, semua benda-benda kata nama ni semua ialah noun. So dia tidak terlibat. Dia cuma terlibat kepada verb. Bahasa Melayu tak ada benda ni tau. Nanti saya akan explain kat awak. Okay. Kenapa saya kata bahasa Melayu tak ada benda ni? So this is, awak kena tahu sikit. Verb ialah kata kerja. Okay. Verb ialah kata kerja. So in English, okay, ladies and gentlemen, okay, in English, in English, dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 masa yang awak perlu tahu. Okay. Masa tu apa? Now. Saya guna pen biru lah. Masa tu now. Tak mau keluar pada. Present tense. Okay. Present tense. Yang dah lepas. Past. Kita panggil past tense. Tak nak. Okay. Dan yang ketiga, kita panggil future. Future tense. Dia sangat berbeza. Contoh, sebagai contoh, kalau now, present tense ni now, kita berkata I eat. Katakanlah saya buat kotak, dekat sini. Contohlah saya buat kotak kat sini. Okay, saya buat kotak. Okay, I eat. Maksudnya saya sedang makan. Bila benda tu berlaku? Sekarang lah, tengah makan. Kalau dia dah yesterday, semalam saya makan, kita tak kata eat, kita kata apa? Siapa tahu? Siapa tahu? Yesterday, kalau saya tulis yesterday I eat, salah. Apa perkataan yang sebetulnya? Eating. I ate. Salah, kita panggil eat. Yes, Muhammad Hafiz pandai dia. I eat. Eat. Nampak? Dia berubah. Dia berubah. I sleep. My sister sleep. Past tense dia slept. My mother drink. My mother drank. Dia berubah. Kita tak mau belajar lagi. Nanti kita akan belajar. Tapi saya nak bagi tahu dia ada masa dia. Okay? Saya nak bagi tahu in English dia ada masa dia. Okay. Sekarang kita tengah belajar masa di sini tau. Di sini. Yang ni kita tak belajar lagi. Yang ni kita belum belajar. Okay? Tolong ingat . Kita belum belajar tentang past tense. Kita belum belajar tentang future tense. Okay. Saya tulis balik timeline dia. Dia ada tengah-tengah sini now. Present tense. Past. Past tense. Dan future. Future tense. Okay. Okay. Dia ada 3 masa. Kita sekarang tengah belajar di sini. Kita tak belajar lagi past tense. Kita tak belajar lagi future tense. Okay.
Sekata tadi ada berapa masa? 5 kan? 5 kan? Okey. Di antara past dengan now ni, dia ada satu kita panggil past continuous tense ataupun di sini kita panggil past continuous tense. Di sini pun kita ada di tengah-tengah dia antara sekarang dengan future kita panggil present continuous tense. Present continuous tense di sini. Sekarang kita nak bajak benda ni. Kita nak bajak di sini dengan sini. Okay. Present continuous tense dengan now. Okay. Present now tu kita dah belajar sebelum ni. Sekarang kita nak tengok tentang present continuous tense. Kita nak tengok tentang apa perbezaan dia. Baik, macam ni. Tadi saya dah bagi tahu grammar law number 3 ini bahagian A dengan bahagian B merujuk kepada ing. Ing ni apa dia? Ing ni grammar law number 3 dia ada A, dia ada B dan kedua-duanya bercakap tentang ing. Ing ni apa? Ing itu bermaksud sesuatu perbuatan itu berlaku sekarang ni. Dia tengah buat sekarang ni. Ali is reading. Contohnya. Okey. Bila kita guna ing, menunjukkan benda tu berlaku saat dia tengah cakap tu. Dia tak boleh berlaku nanti. Esok tu dah future tense. Dia tak boleh berlaku kemarin dah past tense. Dia mesti berlaku saat kita bercakap itu, kita kena guna ing. What is your father doing? My father is driving. Oh, ayah saya tengah bawa kereta sekarang. Driving. Okey, baik. Nak guna ing untuk bahagian A. Okey, saya tulis grammar law number 3A. Okey, awak kena tahu beberapa perkara. Iaitu rumus dia apabila ada is, ada are, ada was, ada were, ada am. Bertemu dengan any verb mesti tambah ing. Ini saya tulis dengan pen biru. Verb dia mesti bertambah dengan ing. Sebagai contoh. My father. Kita nak guna kata dasar dia drive. Alright, kata dasar dia, root word dia drive. My father drive. Tell me, my father ni singular ke plural? Singular ke plural? Singular. Sahih Wati? Singular. Sahih. Ha? Sahih. Sahih. Macam mana awak tahu dia sahih? Sebab dia singular. Yes. Awak tengok balik kotak dia tadi. Kalau dia kumpulan sahih, kita pakai apa? Kita pakai is. Nampak tak? Sebab tu kotak sahih dengan Wati ni penting. Kalau dia kumpulan sahih, kita kena pakai is. So, my father is driving a car. Barulah ayat ini betul. Nak guna is ataupun are ataupun was ataupun were ataupun am, nak guna is ke, are ke, was ke, were ke, am ke, dia mesti bergantung kepada pronoun kita. Pronoun ini mesti awak kena
pandai check. Dia singular ke, dia plural ke, dia sahih ke, dia wati. Mesti kena pandai check. Okey. Dan apabila ada contoh kan awak nak guna kan, sebagai contoh lagi. Don't worry, sebagai contoh lagi. My best friend. My best friends. Okay. My best friends. Nak guna buying. Buying a cake for me. Okay. Di sini. Kita nak pakai is ke? Kita nak pakai are ke? Kita nak pakai was ke? Kita nak pakai were ke? Kita nak pakai am? Siapa boleh bagi tahu saya? Oh. Ha? Kenapa kita kena guna are? Kenapa kena guna are? Plural. Apa yang plural? Friends. Ha? Friends. Yes. Sebab friends ini dia plural. Macam mana kita tahu dia plural? Ada S. Ada S. Ada S dekat mana? Yes. Ada S dekat friends. So kalau dia ada S, automatik kita kena pakai A. Boleh faham? Boleh faham tak? Boleh. Nampak tak? So kotak sahih dengan wati ini sangat-sangat penting untuk awak hafal. Okay? Sangat-sangat penting untuk awak hafal. My best friends are buying a cake. Maksud dia di sini, boleh tulis my best friend buys a cake for me. Betul tak ayat yang nombor 2 ni? Salah. Ha? Salah. Apa kesalahan yang saya buat? Ayat nombor 2. Apa kesalahan yang saya buat? My best friend buys. Yang buy itu ada S. Buys ni ada S. Kenapa tak boleh ada S? Sebab kat friends tu dah ada S. Sebab dekat friends tu ada S. Nah, jawapan itu tidak tepat. Apa jawapan yang tepat? ING. Apa pula ING? Nombor tu tak ada ING. Apa jawapan yang tepat? Buy tu patutnya tak ada S. Yes. Kenapa dia tidak perlu ada S? Sebab dia kumpulan wati. Siapa kumpulan wati? Plural. Siapa kumpulan wati? Plural. Siapa yang plural? Friends. Kena tahu. Siapa? Takkan cake. Cake ni singular. Cake bukan plural. Kita bercakap tentang friends. Kita bercakap tentang pronouns ni. Pronouns ini, sir kena bagi tahu sir. Sir, pronoun saya ini ialah plural. So dia kumpulan wati sir. Kalau dia kumpulan wati, cannot put S dekat verb dia. So dia kena ada by only. Okay, soalan sir yang seterusnya. Okay. Soalan sir yang seterusnya. Okay. Nombor 1 dengan nombor 2. Apa beza maksud nombor 1 dengan nombor 2? My best friends are buying a cake for me. My best friends buy a cake for me. Siapa boleh bagi tahu sir? Buying dengan buys. So tahulah beza dia buying dengan buy.
soalan se apa beza maksud ayat buying dengan buy itu? Kenapa kena ada buying? Kenapa ada buy? Buying tu dia tengah beli. Dia tengah beli bila Syifa? Syifa kan nama awak? Ya. Okey. Syifa. Orang panggil apa? Syifa. Syifa. What is your nickname, Syifa? Lagi sekali tak dengar. What is your nickname? Syifa. Syifa. Okay, Syifa. What is the differences between buying and buy? Buying tu dia sedang beli. Yes. Dia sedang beli. Saat ini, sekarang ni, kita tengah cakap ni, dia tengah beli. Bukan dia beli satgi. Satgi dah future. Bukan dia beli semalam. Semalam dah past tense. Dia tengah beli sekarang. Bila kita kata dia tengah membeli sekarang, kita kena guna ing. Allahu Akbar. Kita kena guna ing. Itu beza dia. Kalau my best friend buy a cake for me, kita cuma nak bagi tahu je. Kita nak bagi tahu kawan saya beli kek kat saya. Bila beli tak tahu. Bila beli tak tahu. Tak tahu dia beli bila. Kita bagi satu ayat kenyataan. Kita tak tahu dia beli bila. Dia beli pukul berapa tak tahu. Tapi kalau kita nak masukkan elemen time, kita nak bagi tahu dengan spesifik. Kita nak bagi tahu dia dengan lebih jelas lagi. Bila dia pergi beli, kita guna buying contohnya. Oh, dia tengah buying a cake for me. Maksudnya dia tengah pergi beli sekarang ni, tengah pergi beli. Tengah duk cakap ni, kita pergi beli. Pergi beli cake for me. Contohnya macam tu. Itu beza dia. Kena faham. Okay? Next. Kita tengok next. I, tempat kosong. Cooking. With my mother. With my mother. Okay. Kita nak guna apa sekarang ni? I am. Pasal pun nak guna M. Kan dia I kumpulan apa? Wati. Kenapa tak guna A? Kan tadi saya dah bagi tahu. Kumpulan Wati pakai A. Kenapa tak guna A? Kenapa awak guna M? Siapa boleh bagi tahu saya? Tak tahu. Baik. M ini special untuk I sahaja. You tak ada lah. You tak ada. I only. I am. So I tak boleh guna A. Kita kena pakai M. I am cooking with my mother. Boleh faham? Boleh faham? Kalau nak berbual you. Kalau nak kata you. Number 4. You. Kena pakai A. You are watching TV with your family. You pun kena pakai A. Sebab apa? Sebab you kumpulan Wati. Sebab pronoun kita ini kumpulan Wati. Kumpulan Wati. Dia plural. I dengan you, kita consider dia plural. Dia special. Tapi I
always special. Sebab tu dia pakai M. Dia khas. Dia tak boleh pakai is. Dia tidak boleh pakai are. Okay? So, sir, ada was dengan were. Was dengan were ni nak guna bila? Ni, was dengan were ni. Siapa boleh bagi tahu, sir? Was dengan were ni kita akan guna masa past tense nanti. Okay? Masa past tense nanti untuk kita guna kita nak buat ni. Kita nak guna dekat sini ni, kita akan guna di sini kita akan pakai was dengan were. Sini. Kalau is, past tense dia was. Kalau are, past tense dia were. I tetap am. Tak ada apa-apa. Dia dekat sini pun am, dekat sini pun am. Okay. Sini kita pakai is, kita pakai are. Satu lagi sebelah kalau dekat yang di sini kita pakai was dengan were. Kalau dia dah past continuous tense. Bila nak guna nanti saya ajak. Nampak macam serabut kan? Macam apalah bahasa Inggeris ni. Tak apa, slow. Kita ada banyak masa lagi. UPSR pun tak ada dah. Kan? So, kita ada banyak masa lagi untuk belajar grammar. For me, grammar is the most important part in English. Awak pandai grammar, awak pandai lah menatang lain. Satu lagi kalau awak nak pandai, ialah awak kena pandai speaking. You have to use English. Sekarang ni, secampur tau. Bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris secampur. Kadang-kadang sebaik hati saya cakap bahasa Inggeris, seulang balik apa yang saya cakap tu dalam bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu to make you understand. But I really hope that my student tolong orang kata apa? Tolong try I encourage my student to speak in English. Kalau boleh cakap bahasa Inggeris. Trust me, bila awak mula bercakap, when you start to talk in English, your English will really improve. Awak akan automatic pandai nanti. Speak in English. Kadang-kadang duduk kat rumah sembang lah dengan mak. Mak pandai bahasa Inggeris tak? Mesti tak pandai. Mak dengan ayah awak semua mesti pandai punya. I guarantee your mom and your dad is very good in English. Kan? Talk in English with them. Mom, I'm starving. Saya lapar. Mom, I'm hungry. Mom, my knee is hurt. Lutut saya sakit. Mom, I think I have a fever. Saya rasa saya demam lah, mak. Contoh macam tu. Try to speak in English. I encourage my student to use in English. Even my niece kan, saya ada 3 orang, saya tak ada anak lagi. Saya ada 3 orang anak buah. I encourage them to use English. I speak with them in English every day. Sampai sekarang, dia pun tak tahu lagi. Dia pun tak pandai lagi. Present tense, past tense, dia pun tak pandai. Tapi dia pun tahu present tense, past tense, future tense, semua tu dia pun tak tahu lagi. Dia pun tahu present tense saja. Tapi dia pun able to use English in all aspect. Dia nak explain apa pun dia can use English. Okay, so mulai hari ni, lepas kita habis kelas ni, terus cakap dengan mak, my class is finished. Now I want to eat my breakfast. Beritahu mak awak macam tu. Okay. Beritahu dekat mak, my class is finished. Let's go to the Starbucks. Buy me a coffee. Contoh macam tu. Kan? Use English. Don't worry. Our parents, mak dengan ayah awak, dia tidak akan ketawakan awak. Malah mereka juga akan sokong awak untuk belajar menggunakan bahasa Inggeris. So use English. That is the only thing that will help you to improve. Understand? Okay, baik. Kita akan sambung benda ni. Ni tak habis lagi tau. Sebaru introduce sikit tentang Grammar Law number 3 ni. Sebaru introduce sikit saja. Kita akan sambung panjang lebar dalam kelas kita next week tentang Grammar Law number 3. Dan sebagi tahu awal-awal, sebagi tahu siap-siap, minggu depan kita belajar tentang Grammar Law number 3, A dengan B, habis. Kemudian kita akan buat minggu sekali lagi, kita akan buat
banyak sangat latihan. Saya dah prepare dah latihan untuk awak. Setinggal nak bagi je. Okay, I prepared lots of exercises for you. Saya bagi tahu awal-awal sangat banyak. Jangan lagi dok komplain dekat guru besar, dekat PK1, dekat apa lah Sir Afiq ni bagi tak masuk akal, bagi latihan sampai banyak-banyak kan. Sesaja nak bagi banyak kat awak. I don't care who you complain to. I tak kisahlah awak nak menangis ke nak buat macam mana ke. I will give you a lot. Sebab for me, bila kita buat banyak, awak baru pandai. Tapi tak adalah saya nak bagi sampai 1000. Tu teruk sangat. Kan? Saya bagi sikit juga. Itu saya bagi 36. Lepas ni saya bagilah 50. Merasa up sikit 55. Macam tu. Saya bagi latihan banyak. Boleh kan? Kan susah pun. Bukan kena salin. Awak print sampai jawab je. Bulat je. Janganlah malas sangat. Kan? Dah duduk rumah lama dah, cuti lama dah. Okey. Ada apa-apa soalan tak nak tanya Sir? Tak ada. Sebab saya berhenti sekarang. Pasal ada kelas 10 pergi dengan pelajar-pelajar USN. Continue panjang. Kalau saya tak ada kelas, saya tak kisah nak lanjut. Ada apa-apa nak tanya Sir? Tak ada. Okey. So macam minggu ni tak ada latihan apa-apa saya bagi. Relax. Saya bagi relax dulu. Minggu depan habis saja grammar law number 3, terus saya akan bagi latihan dekat awak. Minggu ni saya tak bagi apa-apa latihan because saya nak bagi awak peluang untuk buat video. Alright? Don't forget about your video. 3 minutes duration maximums. Tell me about yourself. Okay? Yang mana yang baru tengok, yang baru masuk, yang ataupun yang tengok dekat YouTube, tolong tak faham, tolong PM Sir. Okay? Dan Sir juga akan bagi tahu nanti dekat dalam grup WhatsApp. Sir akan send yang gambar tadi untuk rujukan kelas, untuk rujukan masing-masing. Baik, kalau tak ada apa-apa kita berhenti di sini saja. Okay, thank you class. Thank you, Sir. Alright. Assalamualaikum. Salam, Sir. Okay, bye. Thank you. Thank you, sir. Bye. Okay, welcome. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum, Sir.